Ibu macam ketawa seorang-seorang. Kat situ bapak aku dah tak sedar hati. Jadi lepas adik aku cakap ibu ketawa seorang-seorang tu, dengar bai, dengar dia berkekek. Adik. Scary time. Hi channel, welcome to my guys. Hey again, what's up? Welcome back to my channel again. Aku nak ucapkan terima kasih dekat korang yang dah subscribe channel aku. Okay, yang belum subscribe tu aku minta bantuan korang untuk subscribe channel aku lah. Cara dia senang je. Okay, kau klik je dekat dekat tombol warna merah tu. Okay, butang warna merah tu yang tulis subscribe tu dalam bahasa Melayunya melanggan tu. Okay, kau tekan tu. And jangan lupa untuk tekan loceng juga. Okay, bell notification tu. Okay, kena tekan juga supaya korang akan tahu bila aku akan upload video baru. Macam tu. Pada yang tak boleh nak subscribe tu, buatlah account je untuk register masuk dekat dalam account YouTube tu, supaya boleh subscribe aku. Tolong kan. Dan jangan lupa juga untuk like and share video aku, gengs, supaya orang lain pun boleh tahu yang video aku ni wujud dan menambahkan lagi semangat aku untuk buat next video lepas ni. Alright, gengs. Alright, kan, tanpa panjang lebar lagi, cerita apa pula aku nak cerita malam ni. Okay, sekarang ni waktu menunjukkan dalam pukul pukul 10 lebih, 10.15 pukul 10 boleh kan. Okey, cerita apa je aku nak cerita kali ni. Hari ni aku nak ceritakan kisah pengalaman seram mengenai memancing. Come on, siapa lagi yang pernah kena ganggu waktu korang tengah mancing? Kau boleh tinggalkan komen kat bawah tu, okey? Alright, kan, tanpa panjang lebar lagi, gengs. Macam mana cerita dia? Seram ke tak? Stay tune and let's start it. Alright, guys, sebelum aku teruskan dengan cerita aku ni, aku nak bagi disclaimer sikit dekat korang semua, dekat penonton-penonton setia aku ni yang aku cintai, yang aku sayangi, okay? Disclaimer untuk korang, tolong jangan percaya cerita aku ni 100%-nya, kerana kita tak tahu dia sahih ke tak. Yang sahihnya, alam jin tu memang ada, tapi kita takkan nampak dengan mata kasar, okay? Jadi korang jangan percaya dengan cerita-cerita ni. Anggap je cerita yang aku share kat korang ni hanya satu hiburan dan koleksi cerita-cerita seram korang, okay? Yang paling penting, just enjoy the video, okay? Jangan terlalu taksub dan percaya. Cukup kita hanya percaya yang alam ghaib tu ada. Macam itulah. Gitu kan? Jangan selimuti diri korang untuk takut pada jin, tapi selimutilah diri kita untuk takut kepada Allah yang satu. Alright, gengs, let's continue the story. Alright, geng, cerita yang pertama ni datangnya daripada geng. Okay, ni kira cerita pertama yang aku dapat daripada kaum Hawa kan. Daripada perempuan. Kebanyakan dia banyak lelaki kan. Tapi kali ni perempuan yang ceritakan pengalaman ni dekat aku. Okay, cerita Hawa ni dia kata hobi bapak dia ni memang suka memancing tau. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, 3 atau 4 kali confirm nak kena pergi mancing. Dalam kira contohnya dalam sebulan tu bapak dia akan pergi mancing 3 atau ke 4 kali lah. Orang suka mancing kan, hobi kan. Jadi geng, Hawa ni cakap ada satu hari ni dia pergi ke bapak dia memancing tau. Okay, selalunya bapak dia pergi dengan kawan-kawan dia, tapi kali ni dia pergi dengan keluarga dia. Dia kat situ ada ayah dia, mak dia, adik dia 2 orang. Dua-dua lelaki. Jadi dia kata umur adik dia ni dalam 14 dengan 16 tahun, geng. Okay, kira dah besar-besar lah kan. Okay, dia orang sekeluarga ni pergi memancing dekat kawasan perbatuan tau. Dia orang pergi memancing dekat kawasan batu-batu lah kan. And hari tu dia orang bermalam dekat situ, geng. Jadinya dia orang ada sediakan kemah untuk dia orang rehat lah kan, untuk tidur ke kan, untuk makan ke. Jadi dia orang tidur kat situ 1 hari 1 malam. Kira macam holiday dengan keluarga-keluarga lah kan. Okay, untuk pengetahuan korang, cerita ni sebelum PKP lagi. Dah lama lah cerita dia ni. Okay, jadi korang jangan cakap mana boleh Yatim corona ni, mana boleh mancing. Allah mereka kan, 3 tahun lepas. Benda dah lepas dah pun. Benda yang lepas jangan dikenang,
Okey, jadi kat situ korang dapat korang dapat kat situ Okey, kita teruskan cerita kita. Dia cakap selama dia memancing kat situ, mula-mula kita orang mancing memang tak ada apa-apa. Air pun tenang, cuaca pun baik, cantik kan. Kira selama dia orang ada kat situ semuanya okey-okey kan, tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa kenjagalan dia, tak ada apa-apa lain macam. Jadinya waktu tu pukul 2.30 pagi. Awak ni kata ada satu kejadian ni, okey, tiba-tiba dia dengan mak dia ni bau wangi. Dia kata macam bau wangi bunga lah kan, bau bunga. Mula-mula dia orang tak tahu je lah kan, buat tak tahu, borak-borak dengan dengan keluarga dia apa semua. End up lepas tu, bau tu semakin kuat tau, bau wangi tu. Semakin kuat, macam semakin dekat tau. Kiranya dia kata bau dia tu macam ada orang dekat sebelah dia tengah pakai perfume. Dia tahap dekat lah bau dia tu kan, dia cakap macam tu. Lepas tu tiba-tiba mak dia boleh tertegur pula. Mak dia tak sengaja, mak dia tertegur. Mak dia cakap, makin kuat lah bunyi. Sorry gang. Aduh, spoil lah aku ni. Mak dia cakap, makin kuat lah bau ni. Kata macam tu kan. Lepas tu, bapak aku tegur, bau apa pula awak ni? Lepas tu mak aku cakap lah, tak ada apa-apa lah bang, tak ada apa-apa lah. Dengan muka dia yang cuak tu. Yang lepas tu geng, dekat kita orang ni, batu sebelah kita orang ni kira macam batu besar dekat sebelah kita orang ni. Kira batu tu tak boleh nampak sebelah tau, kira besar dia. Dia kata ada satu batu besar ni menghalangi dia orang punya pandangan dekat sebelah tau. Kira dia orang tak boleh nampak belah sebelah. Dekat sebelah batu tu, kita orang dengar macam ada orang turun dalam air. Dia punya bunyi air tu macam orang terjun. Punya kuatlah bunyi tu kan. Lepas tu mak aku ni pun tegur lagi. Apa benda kata, siapa pula lempar batu? Lepas tu bapak dia pun kata, awak ni pun mulut tak kerti nak jaga, kata bapak dia. Cuba kalau datang tempat-tempat macam ni, mulut tu jangan celupar sangat. Jangan tegur apa-apa, bapak dia kata macam tu. Lepas tu mak dia pun kata, maaf lah saya tertegur, mak dia. Okay, lepas tu dah tak ada apa-apa gangguan lagi lah kan. Satu masa ni, okay, limit mak aku dah tak boleh tahan lah, condemn lah, mata dia dah condemn lah kan. Dia pun nak masuk tidur, okay. Jadi dia ajak adik aku dua orang ni, kata apa? Dia ajak adik aku dua orang ni pergi masuk bilik pula, pergi masuk dalam kemah untuk tidur lah kan. Sebab adik aku dua orang tu pun dah macam mamai lah kan. Dia orang mamai tapi dia orang tak nak tidur. Biasalah tu budak-budak kan, bila dah pergi tempat-tempat macam gitu best kan, tengok air, tengok ikan apa semua kan. Lepas tu mak aku ni pun ajak adik-adik aku untuk teman dia tidur lah kan. Kira ajak tidur sekali lah kan. Selang beberapa waktu lepas tu, tiba-tiba adik aku yang dua orang ni lari keluar pada kemah. Lepas tu bapak aku tanya, kenapa ni? Lepas tu adik-adik aku cakap, Ibu. Kenapa dengan ibu? Kata bapak aku. Ibu macam ketawa seorang-seorang. Kat situ bapak aku dah tak sedar hati. Jadi lepas adik aku cakap ibu ketawa seorang-seorang tu, dengar dia berkekek. Bunyi. Dengar dia berkekek. Terkekek-kekek mayiloi-yiloi. Mayilai-yilai. Nasib baik tak ngilai. Lepas tu bapak aku cakap, astagfirullahalazim, kena dah ni, kata bapak aku. Lepas tu aku tanyalah, kenapa bah? Korang duduk luar kan? Korang duduk luar, jangan masuk. Biar abah jangan pergi. Biar abah jangan pergi tengok. Lepas tu bapak aku ni pun masuklah dekat dalam kemah. Okay, menurut daripada cerita bapak aku lah kan, dia cakap dia pergi masuk je, dia tengok mak dia tengah duduk macam bersilang gitu duduk. Ayo tak. Kira dia macam bersimpul gitulah kan. Rambut mak aku ni boleh tahan panjang juga Kira bila dia lerai rambut dia tu parat pinggang bai. Bayangkan parat pinggang, orang tengah kena rasuk je gitu, parat pinggang dia punya ni kan. Lepas tu masa dia duduk bersilang tu kan, rambut dia ni dah terurai tau, memang tak nampak muka mak aku. Korang bayangkan memang macam natang tu lah. Sebab dengan rambut panjang duduk silang macam itu kan. Lepas tu bapak aku tegur lah mak aku. Awak okey tak? Lepas tu mak aku ni giling kepala macam. Lepas tu bapak aku ni pun cakap, dah istighfar banyak tak ada apa-apalah. Lepas tu mak aku boleh cakap, kau jangan sebut ayat tu. Mak aku ni kata, aku tak suka. Aku istighfar.
Dah bapak aku cakap, kena dah ni. Dah kena dah ni. Kena. Lepas tu bapak aku pun panggil aku dengan adik-adik aku masuk untuk pegang mak aku. Okey. Kira Alhamdulillah, bapak aku ni dia tahu juga sikit-sikit bab-bab berubat ni. Jadi senang dia nak handle kan. Lepas tu, bila bapak aku baca je surah Al-Fatihah, mak aku menjerit macam orang gila. Panas! Panas! Macam tu. Lepas tu, bapak aku teruskan baca ayat-ayat suci Al-Quran. Okey. Lepas tu, mak aku ni boleh maki bapak aku. Diamlah bab 1. Dah lah datang tempat aku. Buat kacau. Lepas tu nak sakit-sakitkan aku. Korang berambos. Lepas tu bapak aku cakap, tempat ni bukan kau punya. Tempat ni Allah punya. Allah ciptakan kawasan ni untuk semua. Kau alam kau, aku alam aku. Jadi kau jangan kacau bini aku. Lepas tu dia kata, Masalah bini kau yang kacau aku dulu. lepas tu bapak aku tanya, bini aku kacau apa kat kau? Lepas tu benda tu kata, Dia tegur tadi. Kau tak dengar ke dia tegur aku? Aku suka. dia kata, hehe. Lepas tu bapak aku psycho balik lah. Bapak aku cakap, habis tak boleh tegur lah. Tak boleh tegur. Sombong, tak boleh tegur, bapak aku kata. Lepas tu benda tu kata, aku tak suka dia tegur. Aku pantang orang tegur aku. Bila orang tegur aku nak duduk dalam badan dia kata. Lepas tu, bapak aku rukiah. Alhamdulillah mak aku bangsa pulih. Tapi dia macam pingsan, dia nak pingsan pun tak, dia macam terus terlelap penat kan. Tapi betul kan, orang bila kena rasuk ni, dia punya penat tu lain macam cok. Betul. Penat dia tu macam kau buat kerja berat. Betul kalau kau pasal mana yang kena rasuk tu kan, bila benda tu dah keluar daripada badan dia tu, kau tengok dia punya condemn macam mana. Ada yang sampai nak berdiri pun tak boleh. Penat. Kan? Aku ada atas bukan pengalaman lah. Kira macam aku adalah study sikit benda macam ni kan. Okey, lepas tu bapak aku ni pun cakap, dah adik-adik semua kita kemas barang, kita balik. Kita tak payah datang sini. Bapak aku cakap macam tu. Lepas tu kita orang pun tak cakap banyak sebab bila abah dah cakap macam tu, kita orang pun ikutkan lah kan. Kita kemas semua barang. Aku, adik-beradik aku semua tengah angkat barang, bapak aku tengah papah mak aku. Okey. Jadi bila nak balik, dah sampai rumah ni, bila dah sampai kat kereta ni, dengan jelas kita orang dengar ada bunyi benda mengitih. Yang menyeramkan lagi, kita tahu dia cakap apa. Dia kata, Jangan tinggal aku. Jangan tinggal aku. dia kata macam tu. Dia cakap jangan tinggal dia. Kenapa tak tahu, wallahualam. Jadi bapak aku pun tak nak ni, tak nak endahkan benda tu. Masuk mak semua dalam kereta, bawa sebarang, mak aku semua dah masuk dalam kereta. Jadi kita orang pun nak gerak. Bila kita orang nak gerak tu, kita orang sebelum nak keluar daripada kawasan tu, kita orang kena lalui hutan tu tau. Kira macam jalan kiri kanan hutan lah kan. Biasa dah tempat-tempat macam itu, jauh daripada perhadapan orang ni. Jalan tu memang khas untuk orang pergi mancing kan. Pergi mancing, balik mancing, atau nak pergi mandi ke apa kan kat situ. Cuba geng, dekat pertengahan perjalanan tu kan, dekat tepi belah aku, okey, aku duduk depan tau, mak aku duduk belakang dengan adik aku 2 orang tu. Sebab dia dah lemah kan, jadi bapak aku isi dia dekat belakang, and adik-adik aku akan tengok dia lah. Pertengahan jalan tu geng, okey, pertengahan jalan tu kita orang nampak benda tu tengah macam ni. Suruh berhenti je bhai. Suruh berhenti tu dekat tempat aku, dia kata, dekat sebelah aku. Suruh berhenti je tu. Lepas tu bapak aku tak endahkan lah, bapak aku straight je. Lepas tu adik aku ni, dia kata, dia pandang belakang, dia tengok benda tu terbang. Bila dia tengok benda tu terbang, adik aku menangis lah. Adik aku menangis. Abah, benda tu terbang. Lepas tu bapak aku macam, dah, tak payah layan, kata. Dia takkan dapat ikut sampai balik. Lepas tu yang menyeramkan lagi geng, serius, semua orang dalam kereta tu nampak benda tu follow kita orang daripada belakang. Contoh kereta kan, kereta dia terbang macam ni kat belakang, kejar. Dan lepas tu semua dah sampai rumah lah kan, alhamdulillah. Jadi ini petua daripada bapak aku ajar lah, kata si Hawa, kalau kejadian macam tu jadi, okey,
sebelum masuk tu selawat atas Nabi 3 kali, okey, baca Al-Fatihah, Suratul Kursi. Lepas tu ludah 3 kali. Ludah. Jangan kau kahak pula. Kau jangan kahak pula. Kan? Ludah biasa je macam. Macam tu. Ya, apa bos? Bos jangan marah bos Ambil ni sikit. Kena lagi. Tak ada. Okey, serius Okey, lepas ludah tu, okey, lepas ludah tu hentak tumit kaki ni dekat tanah sebanyak 3 kali. Hentak tumit tu, hentak 3 kali. Lepas tu masuk tu bagi salam penuh. Bagilah salam kuat-kuat kan. Assalamualaikum. Macam tu. Jangan Assalamualaikum. Macam orang tak makan je. Bagi salam kuat-kuat dekat dalam rumah tu. Tu apa yang di-sharekan daripada Hawa lah. Bapak dia share benda tu. Okey, tu pun alhamdulillah. Ilmu tu. Ambil ilmu. Jadi lepas kejadian tu alhamdulillah mak aku tak ada apa-apa lah. Sihat walafiat. Okey, jadi itulah cerita pertama datangnya daripada Hawa. Okey, daripada Hawa. Terima kasih Hawa sebab sudi share cerita awak dekat kita orang. Pada korang tu pada korang yang ada pengalaman-pengalaman seram tu, korang boleh share dengan aku. Okey, korang boleh DM aku dekat Instagram. Okey, ni kat sini nama aku Abdul Rahman Gamaruddin. Jangan lupa like Facebook page aku Latar Gaming Channel, ada kat sini. Okey, dan TikTok aku juga. Okey, TikTok tu untuk aku update video-video baru aku yang baru nak keluar lah kan. Macam tu. Tak adanya nak gelik-gelik ni, tak ada. Tak main kita benda gitu. Kita set-set jaman. Tak ada. Alright gang, let's go. Kita move up ke cerita yang seterusnya. Alright gangs. Alright, cerita yang seterusnya datangnya daripada Kamil. Okay, Kamil ni orang yang satu tempat kerja dengan aku dulu masa kat Pudu. Alright Kamil, kalau kau tengok video ni, aku sharekan lah cerita yang kau pernah cerita kat aku tu. Alright, cerita si Kamil ni, dia pergi memancing dengan kawan-kawan dia seramai 5 orang lah kan. Kawasan tempat dia mancing tu dekat kawasan jeti ikan tau. Kira ada bot yang bersusun lah kat situ kan. Jadi diorang memancing dekat atas bot tau. Diorang pergi dekat bot yang terakhir lah kan untuk diorang mancing. Sebab kalau nak mancing dekat atas jeti, baling-baling kat atas bot, baling-baling kat atas bot. Jadilah Mr. Bean ya. Jadi diorang pun tompang lah duduk dekat bot nelayan dekat atas jeti ni. Jadinya diorang memancing memang lama lah kan. Diorang gila pancing kan. Satu hari suntuk pun tak ada hal kan. Jadi diorang kata diorang pergi tu dalam pukul 7 malam. Okey, diorang pergi 7 malam. Diorang ingat nak balik tu sebelum subuh. Okey, dalam pukul 5 lebih macam tu lah kan. Katanya lah, dia macam plan macam tu lah kan. Mula-mula memang tak ada apa-apa lah kan. Relax, santai, angin pun sedap kan. Air pun tenang. Tapi jangan disangka tiada buaya. Memang tak ada buaya, air masin. Gurau. Jadi seorang kawan aku ni, dia kira antara orang yang paling banyak dapat ikan. Lepas dapat. Lepas tu member aku seorang lagi ni, dia bergurau lah kan. Dia bergurau dengan member aku yang banyak dapat ikan ni. Dia kata, "Oi, kau pakai saka apa?" Dia tanya macam tu tau. Lepas tu ada kawan dia seorang lagi, kan dia berlima kan. Kira kawan A, kawan B, kawan C, kawan D. Okay, yang satu ni Kamil lah kan. Okay, kira kawan C dia ni tegur si kawan B ni. Dia kata, "Oi, kau mulut tak boleh jaga Kita ni dekat pantai ni. Mulut tu jangan celupar sangat." Lepas tu dia kata, "Alah, sorry lah, gurau je lah." Lepas tu member dia kata, "Tak ada lah, gurau agak-agak lah kan. Jangan sampai cakap benda macam ni." Satu lagi, untuk pengetahuan korang, mengikut daripada info daripada Kamil, orang yang tegur ni adalah seorang yang penakut. Sebab tu dia marah. Okey, jadi diorang pun tak nak gaduh. Yang kawan B ni kata, "Okey, aku minta maaf, aku tak buat dah." Okey. Lepas tu diorang teruskanlah memancing kan. Diorang teruskan memancing. Ya macam biasa, tak ada apa-apa. Baling dapat ikan. Tiba satu part ni, kita dekat tepi bot yang tempat kita orang tengah mancing ni. Macam ada ikan besar tau pukul bot tu. Dia bot tak bergegar lah, kira macam kita orang tahu lah benda ikan tu ikan besar kan. Sebab masa dia lempang bot tu bunyi pak bunyi bunyi kayu tu kan. Jadi dia kata, "Uish, apa benda?"
Dia kata, ikan tak? Besar ikan. Dia kata, try tak sini. Mana tu dapat? Lepas tu diorang ada satu alat yang orang panggil pelengkar. Pancing yang gulung tu. Kan? Tak tahu pelengkar, tak payah duduk Malaysia lah. Dia duduk Zimbabwe, pelengkar apa tak tahu. Pancing gulung tu, kat tangan tu. Dia letak kan. Dengan harapan boleh dapat lah ikan tu. Okay. Lepas tu, dia letak je terus sum. Benda tu makan, ikan tu makan. Jadi lepas tu member aku si B ni, dia pegang tali tu, lepas dia pegang dia lepas. Aku tu, kuat tak boleh. Ada putus jari aku, kata macam tu. Lepas tu, dia macam tahan tali tu pakai kayu tau. Dia lilit pakai kayu, dia orang tahan. Pada orang tahan tu, dia orang tarik tak boleh. Lepas tu, bila dia orang tarik tali tu menegang menuju ke bawah bot tau. Korang boleh bayang tak? Tali yang dia pancing tu, yang kena bawa lagi ikan tu, pergi duduk bawah bot. Tapi melekat. Tak boleh. Seolah-olah macam tersangkut dekat kayu bot tu. Diorang usaha dulu lah. Usaha. Tak boleh ni. Ni bukan ikan ni, dia kata kan. Tak ada pun lawan apa semua kan. Tak ada pun ikan nak melawan ke apa ke. Ni sangkut ni, kata member aku. Putuskan. Jadi bila orang putus tu tak ada apa-apa lah kan. Tak ada apa-apa lah. Tapi pelik kat situ. Macam mana boleh ada dekat bawah tu? Boleh sangkut kat situ. Seolah-olah macam ada orang tukang kan, macam ada yang tolong sangkut kan. Okay, tapi masa tu diorang positive thinking lagi lah kan. Mungkin ikan tu kebetulan lah ikan tu buat masuk dekat dalam bawah bot. Lepas tu kita orang tarik sangkut mata kail tu dekat celah bot tu kan, dekat bawah bot tu kan. Selang beberapa lama lepas tu kan, diorang bau busuk tau. Dia kata busuk ni macam bau bangkai. Lepas tu member aku si D ni, weh, rontok busuk. Lepas tu yang lain, mana ada, tak ada, semua tak mengaku. Yes. Mungkin lah tak ada yang kentut, tapi bau dia tu, dia kata bau dia tu bukan bau kentut lah, tapi bau bangkai. Tahu bau bangkai, macam bau bangkai binatang, kuat bau. Tapi sekali imbas je. Lepas tu bila diorang dah sedar, si kami ni tegur. Si kami ni kata, ini bukan bau kentut ni, ini bau bangkai. Lepas tu yang kawan dia yang CC tu tegur pula kami, weh bodoh, elok sikit, tak payah tegur, kata kan. Lepas tu kami kata, lah bukan nak tegur dia, aku cuma bagi tahu ini bukan bau kentut, ni bau bangkai. Habis tutuplah mulut kau, kata member dia yang C tu, yang penakut tu kan. Lepas tu kami pun ngalah je, diam je lah. Lepas tu ada suara orang merintih tau. Macam seolah-olah suara tu dibawa oleh angin. Faham tak? Okay, bila ada satu angin yang lalu dekat diorang, sekali dengar suara tu, dia kata betul kat telinga ni jelas dengar orang merintih. Semua sekali dengar. Wallahualam lah tu, tak tahulah angin memang bunyi angin ke bunyi suara tu ke, tak tahulah kan. Lepas tu dia kata bila kita orang dah dengar bunyi benda tu, kita orang tak fikir panjang. Sisi ni kata, itulah tegur lagi kan. Ni mendapat kan ni, kata si Sisi ni. Lepas tu kami kata dah fikir barang, kita balik. Aku tak sedap hati dah kan. Lepas tu diorang balik. Tu diorang balik dengan 3 biji motor. Okay, 2 bonceng, 1 sendiri lah kan, singular. Kira member dia yang single tu, member dia bukan masuk aku. Kira member dia yang naik seorang tu, okay, yang bawa motor single ni, okay, dia mula kat belakang kan. Lepas tu dia lintas kat member dia, dia lintas 2 biji motor ni. Kira motor kami dengan motor member dia lintas kan. Kami kata, aku nampak jelas ada perempuan tengah tompang kat belakang motor dia. Bila kami nampak tu, kami Allahu Akbar, kata kami. Dia bila dah nampak benda tu, dia jadi panik lah. Bila dia panik, dia terus brake depan tau. Brake depan, sapu. Accident kami. Dia panik kan. Dia jatuh lah, motor dia jatuh berdua.
Tapi nasib baik tak teruk. Kami cuma tangan dia luka je lah. Member dia kaki luka. Lepas tu yang diorang tanya, kenapa ni? Kenapa ni? Kata member dia, kenapa ini? Ini jadi apa ini? Lepas tu kami kata, tak apa. Mula dia nak bagi tahu lah, tapi dia fikir balikkan bau cerita. Kata tak apa lah, kita ni balik dulu. Tak apa-apa ni, aku tertekan break depan ni. Jadi dia kata, balik dulu. Bila sampai rumah, okey, untuk pengetahuan korang, dia orang duduk rumah bujang tau. Dia beli duduk rumah bujang. Lepas dah balik tu, semua dah mandi-mandi kan, dah siap-siap semua. Dia orang berkumpul lah tengok TV. Lepas tu, kawan dia yang CD ni tanya kami, kenapa kau ni boleh sampai terjatuh ni? Ada apa? Kau nampak ada binatang lintas ke? Kucing ke apa? Tak ada. Habis tu kenapa? Masa kau lintas kita orang tu, aku nampak ada seorang perempuan tengah duduk dekat seat belakang motor kau. Lepas tu kawan dia CD, kau biar betul kata, aku tak ada rasa apa-apa pun. Kau halu ni. Lepas tu kami kata, Lilih taklah aku nampak. Kalau tak buat apa sampai aku jatuh, motor punya panik punya pasal. Lepas tu member kata, kau jangan main-main. Lepas tu kami kata, betul sumpah aku nampak. Memang jelas perempuan tu tengah duduk belakang motor kau. Lepas tu dia orang cerita kosong tu kan, yang si kawan DND ni tak percaya. Dak lepas tu malam tu dia orang tengah tidur tau. Masa tu dia orang dah nak tidur lah kan. Semua dah tidur bos semua. Lepas tu kami kata aku terbangun nak terkencing. Kita orang kira malam tu kita orang tidur kat luar berlima. Tidur berlima lah kat luar tu. Kata Kamil, aku nak bangun kencing. Masa aku buka mata tu, aku dengar kawan aku ni yang CD ni macam tersesak. Macam tu. Lepas tu kami buka lah mata dia. Kami bangun. Dia pandang je dekat kawan dia yang D tu. Kira macam ni, dia kan berlima kan, dia tidur. Ni member dia yang A, ni Kamel. Ni member dia yang yang B. Ni member dia yang C, ni member dia yang D tu. Yang ni yang C hujung sekali. Kiranya kiranya si D ni sebelah si C. Boleh faham kan tu kan? Itulah kedudukan dia orang. Kami kata aku bangun. Aku macam mula aku macam tak berjelas, tapi aku nampak macam ada orang duduk. Macam ada orang duduk dekat atas member aku ni. Aku macam tengah tidur kan, bangun tidur ni. Lepas tu dia gosok mata dia. Tak ada dah, tak nampak. Lepas tu member dia ni esak lagi ni. Esak macam tu. Lepas tu kami ni macam, kenapa pula budak ni kata kan. Lepas tu dia kejut lah, weh, bangun. Lepas tu bila kami kejut dia tu, dia macam terkejut macam macam tu. Lepas tu kami kata, kenapa kau ni? Lepas tu member dia kata, aku nampak macam perempuan tindih aku. Dia kata, aku kena tindih. Dia kata, ada perempuan tindih aku. Lepas tu kami ni kejut semua. Kata, bangun. Kata ni si D ni kena tindih. Kena tindih. Lepas tu diorang pun berpakat. Diorang bangun semua, ambil wuduk. Diorang buat solat sunat. Masa diorang balik tu, waktu diorang balik tu dalam pukul 3 lebih. Pukul 3 lebih kot. Lepas diorang dah buat solat sunat apa semua tu kan. Diorang pun tidur balik. Alhamdulillah. Lepas tu dah tak ada apa-apa yang jadilah. Cuma setakat tu je dia punya gangguan dia. Lepas tu semua okey-okey je lah kan. Jadi itulah cerita daripada Kamil. Boleh tahan lah. Kira kalau jadi kat kita pun macam ni lah. Alright, let's go. Kita move ke cerita yang seterusnya. Right, let's go. Right, cerita yang seterusnya datang daripada Hamzah. Hamzah ni dia pergi memancing dengan abang ipar dia berdua. Tapi bukan dekat laut. Dia orang mancing dekat paya. Untuk paya kan.
Dia kata dekat paya tu, sebelum nak sampai situ, dia orang kena lalu jalan hutan dulu tau, masuk dalam hutan dulu. Si Hamzah ni kata, benda ni dah biasa kita orang buat. Memang tak ada apa-apa lah kan, memang tak ada apa-apa. Sebab kita orang selalu pergi dekat kawasan paya tu untuk mancing malam-malam buta. Jadi hari tu tak tahu apa suai punya hari, dia kata tiba-tiba kena. Cerita dia macam mana kan? Cerita dia macam ni. Waktu yang diorang kira waktu ni dah dalam pukul 12.30 macam tu lah dia kata. Sebab kita orang kalau balik pukul 3, pukul 4 pun kita orang balik kan. Diorang suka mancing keharuan tau. Diorang untuk jual. Keharuan tu diorang jual. Kira adalah hasil dia kan. Dia dah tak makan untuk diri dia, dia jual untuk orang buat ubat tak silap aku. Itu dalam pukul 12 lebih ni. Paya tu depan kita orang ni kira hutan, kira macam pokok-pokok lah. Hutan lah, semak-semak. Semak-semak. Dia kata dekat bahagian semak yang dekat betul-betul depan aku ni kata, macam ada orang goncang. Macam ada orang goncang semak tu. Lepas tu si Hamzah ni tengok abang dia. Jadi diorang pun bertatap mata. Okay, dia bertatap mata dia macam. Lepas tu abang dia tak tahu je lah ayat dia tu. Lepas tu Hamzah ni pun mancing. Dapat ikan, mancing. Dapat ikan, mancing lagi. Dapat ikan, mancing lagi. Macam tu lah. Tahu macam tu je lah. Endap. Satu masa ni, selang beberapa puluh minit lepas tu, okay, dekat bahagian semak yang dia cakap macam ada gegar tu bunyi. Macam ada orang memanggil tau. Tapi panggil dia cara macam ni. Macam tu. Tapi suara dia tu halus dan nyaring. Sekali. Lepas tu, ada orang cakap, masa tu, diorang just fikir positif lagi. Diorang kata, mungkin monyet, mungkin binatang. Biasalah kat hutan kan. Lepas tu, diorang dengar lagi. Yang si Hamzah ni dia tak sedar hati lah. Lepas tu dia ajak abang dia, bang, dah cukup ni kot, esok tak sambung. Lepas tu abang dia kata, relax lu, berapa ni, nanti sikit lagi 5 ekor balik lah kan. Nak tunggu 5 ekor tu. Lepas tu bila abang dia kata macam tu, ada suara suruh dia orang balik. Bunyi diorang macam kata abang, jom kita kemas balik. Diorang balik tu, diorang dah pekik-pekik barang apa semua. Diorang kata jelas gila dengar bunyi suara perempuan tengah mengilai. Jadi diorang cakap, kita orang packing lebih kurang, ikan walau macam mana keadaan sekalipun, ikan jangan tinggal. Jadi diorang pun angkat ikan tu, diorang lari lintang pukang macam tak cukup tanah. Okay, lepas diorang keluar daripada hutan tu, si Hamzah ni tengok balik, dia paling kat belakang dia ni, nampak bai datang tengok macam ni lah. Adik. Bila dia nampak macam tu, Hamzah ni pun takbir kan. Allah, kata si Hamzah. Lepas tu abang dia pun tengok balik. Allah, kata abang dia. Ham, lari. Tapi sampai rumah. Aduh, kira dia kata kawasan hutan yang diorang pergi tu tak jauh daripada rumah diorang. Kira masa diorang nak masuk pergi ke paya tu pun tak berapa lama sangat, dalam 5 ke 6 minit macam tu perjalanan diorang. Di hutan yang tempat yang diorang masuk untuk pergi ke paya tu, depan sana sikit rumah dia. Kira tak jauh mana lah. Kira jalan kaki pun boleh pergi apa. Jadi itulah kisah dia daripada Hamzah. Dia ada kelakar-kelakar sikit cerita dia kan. Okey, macam biasalah kan, mesti ada cerita pengalaman aku sendiri. Okey, tapi kisah ni menurut daripada abang ipar aku sendiri. Okey, yang ceritanya kakak aku, Kak Su cerita. Dia kata ada satu hari ni, tapi masa tu aku tak pergi mancing lah. Masa tu aku pergi nyuluh ketam lah. Pergi nyuluh ketam batu. Nyuluh ketam batu. Aku dengan abang ipar aku ni, masa tu aku kecil. Kira umur aku dalam belasan tahun lah. Dalam 14 ke 15 macam tu lah. Dan lebih kurang, aku pun lupa lah. Abang ipar aku cerita dengan kakak aku.
Abang ipar aku cakap, masa aku pergi dengan dia tu, okey. Dia masa dia dengan aku tu, okey, abang ipar aku dengan aku ni kira jarak dia jauh gila. Confirm memang jauh lah. Kira aku still boleh nampak dia, tapi dia jauh lah dengan aku sebab dia kena pergi dekat kawasan berlumpur tu untuk cari ketam tu. Dia kena pergi kawasan berlumpur tu sebab kat kawasan tu banyak batu. Jadi dia kuik batu tu kan. Dia kuik batu. Dia kuik dalam batu tu untuk tangkap ketam tu lah. Jadi abang ipar aku cakap, lepas dia dolok ke ketam tu, bila dia korek-korek tu, dia dia dongak kepala dia lah nak tengok aku. Dia dongak kepala dia tengok Pontianak bye tengah follow gua daripada belakang anjing. Habis aku kata, dia jalan, ni aku. Aku jalan macam biasalah, jalan menegak kan. Masa tu abang ipar aku cakap aku tengah main tenang-tenang pasir. Jadi abang ipar aku kata belakang aku ni si Pontianak ni ikut aku daripada belakang, tapi cara dia jalan macam ni lah. Dia menunduk lepas tu dia bongkok tau. Gitu jalan. Abang ipar aku memang abang ipar aku ni dia jenis steady tau. Jadi dia tak nak aku panik ataupun aku takut, dia buat diam je. Dia buat tak tahu sampailah balik. Esokkan hari baru dia cerita kat aku. Dia kata masa tengah balik tu, dia tengok side mirror dia bhai. Dia kata dia nampak benda tu tengah berlari kejar kita orang dalam keadaan bongkok macam. Macam tu. Macam. Kau bayangkan benda tu bongkok tapi lari laju. Bayangkanlah benda tu macam mana. Salah tu. Baik gang, aku rasa cukup dalam video kita untuk kali ni. Itulah cerita seram yang aku boleh sajikan dekat korang. Aku minta maaf kalau sendu ataupun tak best. Aku akan perbaiki lagi, okey, cara penceritaan aku, cara penyampaian aku, insya-Allah. Mana yang tak puas hati tu, korang boleh drop je komen kat bawah. Ajar aku, bang macam ni bang, tak boleh macam ni bang, kena macam ni bang, macam ni bang, macam ni, macam tu lah. Drop je, aku akan baca, insya-Allah. Mana yang baik aku akan ambil. Jadi komen tu buka untuk semua, okey. Yang mana nak mengata ke, yang nak condemn ke, yang nak itulah. Yang mana nak puji ke apa lah, kat situlah. Tempat kau orang berkumpul di situlah kan. Jadi kan macam mana korang rasa kisah-kisah yang aku cerita kat korang ni? Cerita yang akhir tu aku nak kenakan 4 cerita sebab aku selalu buat 4 cerita kan. Kira yang sampai kat aku ada 3 cerita je biasalah kan. Subscriber baru 40. Siapa je nak cerita? Jadi korang kena tolong aku. Untuk share video aku ni, okey? Tak kisahlah kau download dulu video ni, lepas tu hantar dekat lepas tu upload dekat Facebook korang ke kan? Ataupun korang share je link, okey, dekat Facebook, Instagram ataupun TikTok, tak kisah kat mana-mana. Korang boleh share. Aku minta tolong korang share. Tu je aku tak minta banyak. Tolonglah saya untuk mencapai 1k subscriber yang pertama saya. Dekat Latar Gaming pun tak sampai lagi ni. Ya Allah, tolonglah. Anjing jadi mengamai subscriber siap bapak dia. Macam tu lah kan. Aku tak tolong korang share video aku supaya orang lain pun aku minta tolong korang share video aku supaya orang lain pun boleh tahu yang video aku ni wujud, and menambahkan lagi semangat aku untuk buat next video and next cerita lepas ni. Alright gangs, untuk Latar Gaming channel tu aku minta maaf, aku tak boleh nak teruskan lagi. Aku rehat dulu dengan Latar Gaming channel tu. Ada sebab nanti bila dah sampai waktunya untuk aku comeback, aku akan comeback. Okay, jangan risau, akan comeback punya. Tiba-tiba sampai je Latar Gaming. Macam tu. Jadi macam aku cakap tadi, mana korang yang rasa nak aku ceritakan kisah-kisah seram korang tu, korang boleh DM je aku ke Instagram, korang boleh DM aku dekat Facebook aku, dekat Facebook page aku, okey, semua aku letak kat sini, okey, nanti korang boleh follow lah. Dan TikTok aku juga, okey. And aku nak ucapkan ribuan terima kasih dekat orang-orang yang dah hantar message dekat aku, dah hantar cerita-cerita seram dia orang kat aku. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih dekat korang sebab korang support aku dengan cara macam tu. Tapi untuk subscriber juga, yes, I love you guys. Muah sikit. Sebab dah support aku. Yang mana tak subscribe tu, tolonglah subscribe saya ya, untuk saya capaikan 1k subscriber saya yang pertama. Tak banyak pun.
Jadi kalau korang rasa nak lagi cerita-cerita seram yang macam ni lagi, okey, korang boleh je subscribe, bagi semangat dekat aku. Macam aku cakap tadi, hantar mesej je kat aku, okey. Nanti aku tolong cerita kan. Tapi tak apalah kan, pandai-pandai lah aku nanti cek konten kan. And untuk orang Rendau, saya minta bantuan sikit, okey. Siapa-siapa yang tahu sejarah pasal Endau ni, okey, kisah misteri dekat Endau ni, okey. Yang paling aku nak tahu adalah cerita pasal Jabatan Endau ni dibina dan juga pasal ikan tapah yang ada di bawah Jabatan Endau ni. Okey, siapa-siapa yang rasa ada cerita dia, kau boleh DM je aku, tolong aku, kita jumpa kan, kita kopi kan. Kau cerita lah, aku dengar sambil aku tulis lah, boleh buat jadi konten. Itu cara kau support aku. Untuk orang rendah. Okey? Yang bukan orang rendah, let lu. Ni untuk orang rendah. Okey guys, boleh info aku nanti ya, siapa-siapa yang tahu kisah sejarah ni. Sebab aku ingat aku nak buat kisah misteri dekat kita punya daerah ni. Sebab tak ada orang lagi buat cerita pasal Endau ni. Jadi kita lah anak Endau sejati ni kena buat. Kan macam tu lah. Jadi boleh DM aku nanti ya. Boleh jumpa. Macam tu lah. Alright guys, jangan lupa untuk subscribe channel aku. Hit bell notification dia. Okay, like and share video aku juga, supaya aku lebih semangat buat next video and next content lepas ni lagi, next cerita seram lagi, okay? Supaya orang lain pun boleh tahu yang video ni wujud. Macam tu lah. Berapa kali ulang. Aloh. See you guys for the next video. Jangan lupa untuk subscribe channel Aman Funky TV. Alright gangs, aku gerak dulu. Assalamualaikum. Peace out.